Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di sini ayyaghul. Allah menafikan bahawasanya Nabi itu tidak bersifat ghulul. Yaghul tu apa dia? Yaghul tu dia termasuk di antara dosa. Dia, Imam Az-Zahabi ada karang satu kitab, ada 70 dosa yang paling besar. Salah satu daripadanya namanya ghulul. Bukan ghulu, tapi ghulul. Apa dia ghulul itu? Ghulul itu maknanya seseorang yang mengambil sesuatu secara khianat yang bukan dari haknya dan bukan pada masanya. Itu ghulul. Dia ambil sesuatu yang bukan hak dia secara khianat dan bukan pada masanya, walaupun dia berhak mendapatkannya. Itu dipanggil apa? Dipanggil ghulul. Sifat ghulul ni macam mana? Apa jenis-jenis ghulul? Apa jenis-jenis ghulul? Ulama mengatakan di sana ada beberapa pembahagian ghulul yang telah dibahagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pembahagian-pembahagiannya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang mengambil sesuatu yang merupakan haknya tetapi belum menjadi haknya kerana belum sampai tempohnya. Orang tu dia ada hak kat benda tu, tapi dia belum sah jadi hak dia kerana waktu dia belum sampai. Faham tak? Contoh anak dia ada hak kepada harta mak ayah dia, harta pusaka, tapi dia tipu mak ayah dia. Mak, sign tang ni, kita nak pecah tanah ni. Mak pun tak nampak lah, sign. Rupanya tanda tangan itu untuk pemindahan milik. Mak dia kena tipu. Ini ghulul. Ini ghulul. Sama juga macam hadis tadi tu, ayat Quran tadi menceritakan orang tu pergi curi harta rampasan baju perang tadi tu sebelum sampai masa ia diagihkan. Termasuk ghulul yang macam ni juga. Tahu tak apa dia ibu-ibu sekalian? Orang kita buat tapi dia tak tahu. Kalau dia mati buat benda tu tak taubat, neraka Jahannam. Contoh, yang ambil daging korban sebelum dibahagikan, ghulul. Ataupun masjid buat jamuan makan, buka puasa ke, kenduri doa selamat, lepas dia masak dia bungkus kat dia dulu, lepas tu dia jamu orang, tak cukup, minta maaf lah banyak ni je dah, padahal dia bungkus untuk diri dia. Ghulul. Banyak orang ingat alah benda kecil Ustaz. Tak, neraka Jahannam. Bukan saya cakap, Nabi cakap. Agak-agak ada orang buat macam tu? Ada. Sebab tu saya cukup takut lah. Sepatutnya dah kalau orang tu bagi sedekah, bagi semua karya makan, bagi karya makan dulu. Ada lebih, bungkus. Sebab tak nak membazir. Ini dia bungkus, orang tak cukup. Tu sangat bahaya. Itu ghulul nama dia. Ya. Jadi kena hati-hati. Ya. Nak ambil apa-apa tanya dulu. Sebab takut dia masuk dalam kategori ghulul. Sebab di zaman Nabi SAW ada seorang lelaki ini namanya Abu Faris. Dia pergi perang dengan Nabi SAW. Ni adalah hadis Muslim. Dia pergi perang dengan Nabi SAW. Dalam perang Khaybar dia mati. Kena bunuh. Sahabat bila tengok, sahabat kata mati syahid. Yang ni pula tengok mati syahid. Yang ni pula tengok mati syahid. Tiba-tiba Nabi tengok, Nabi pandang kat langit, Nabi tunduk. Nabi kata tak, dia sedang diheret masuk neraka Jahannam. Sahabat terkejut. Ya Rasulullah, dia ni pergi perang,
Dia pada awal perang Badar tu. Dia tak masuk perang Badar, minta maaf. Lepas daripada perang Uhud. Maksudnya lepas daripada perang Uhud, sebab Abu Faris ni dia masuk Islam lambat sikit. Tapi nak katakan dia pernah pergi perang bersama dengan Nabi SAW. Sampai tahun yang ke-5 dia mati dalam peperangan Khandaq atau peperangan Khaybar. Sahabat tanya, apa dosa dia Rasulullah? Kan dia mati syahid. Allah kan dah janji orang mati syahid ni semua dosa diampunkan. Nabi kata, cuba kau masukkan tangan di dalam baju perang dia. Sahabat pun masuk. Rupanya ada satu aba'ah. Aba'ah ni apa? Selendang. Dia nak bagi kat isteri dia. Isteri pun duk minta pening bala kawan tu. Orang lain semua dapat selendang LVI, bila nak dapat? Suami jadi pressure. Tengah perang nampak selendang, boleh ke bagi kat isteri kan? Ya. Setengah riwayat kata syamlah, ada setengah kata selendang, ada setengah kata syamlah. Syamlah ni kain yang lebih besar, kadang orang perempuan pakai, dia balut badan ni kan, yang lebih besar sikit. Dia ambil kain tu, dia sembunyi dalam baju perang. Padahal itu termasuk daripada harta rampasan perang. Dia dapat tak? Dia dapatlah sebab dia pergi perang, tapi dia pergi ambil dulu. Maka dia mati ketika dia sudah ambil. Walaupun mati syahid, tak boleh bawa dia masuk syurga. Nak katakan beratnya dosa itu. Mati syahid pun tidak boleh selamatkan. Apatah lagi takat mai kuliah, semayang duha, semua lagi lah tak boleh. Ya, tu nak ceritakan. Ini jenis ghulul yang pertama. Ghulul yang kedua, ya Allah, takut dengar ghulul ni. Ghulul yang kedua disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Jenis ghulul yang kedua ni Nabi kata, iaitu Nabi pernah menegur sahabat yang bernama Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abu Mas'ud, Nabi pernah tegur dia. Kenapa Nabi tegur dia? Dia ditugaskan oleh Nabi. Nabi sebut dalam satu hadis, saya pendekkan lah. Nabi kata apa? Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna mukhitan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Siapa yang telah dilantik baginya untuk satu tugasan kerja, untuk buat satu amal, lalu masa buat kerja tu dia ada sembunyikan padanya walaupun sebesar jarum, maka dia akan datang pada hari kiamat sebagai seorang yang ghulul. Maknanya kalau dia kerja, dia curi barang pada tempat kerja dia, ya, dia ambil, dia salah guna ke, patutnya kenderaan tu untuk dia pakai kerja, dia pergi bawa pergi honeymoon, dia salah gunakan apa ni kita panggil, tugas dia, kuasa dia, ataupun alat-alat yang dibenarkan untuk dia bekerja. Takut kan? Melainkan kalau dikatakan padanya, majikan kata kat dia, kamu bolehlah pakai ikut apa pun, dia kena pastikan benda tu jelas, ya. Baik. Termasuk juga yang ketiga, iaitu orang yang mengambil pemberian hadiah melebihi daripada kerja yang telah ia dibayar padanya upah. Itu pun sama, ya, itu pun termasuk dalam ghulul. Ada seorang sahabat Nabi, dia kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah diberikan hadiah di atas kerjaku ini. Maka Nabi bersabda, ala yahdi laka idza ala uhdi laka idza taq'ud fi baiti abika wa ummik. Nabi kata, kamu ni agak-agak dapat tak hadiah orang bagi kalau kamu duduk kat rumah saja-saja. Dia buat kerja. Ini pun ghulul, ya. Contohnya, kita tengok banyak orang ghulul tapi dia tak perasan. Dia buat satu kerja kerana dia dihantar buat kerja, dah dibayar kerja dia tu, upahnya sudah diberi. Lepas tu dia buat, dia kata, saya ni upah RM20 tuan. Bukan dah bayar ke? Ini ada charge lebih. Yang mana orang yang bayar tu tidak tahu menahu.
dia buat sendiri benda tu, kerana dia nak ambil kesempatan kepada pihak pelanggan. Ataupun dia buat, dia sudah pun dibayar gajinya itu, kemudian orang memberikan kepadanya hadiah dan dia ambil kerana kapasiti dia sebagai kedudukan dia itu pun tak boleh. Kalau orang bagi juga dia nak ambil, dia kena kongsikan dengan pekerja-pekerja yang lain. Dia tak boleh ambil sebagai untuk dirinya. Kalau tidak dia jadi ghulul. Tu bahaya tu. Banyak tak? Ya. Ini antara bentuk ghulul yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.